Okey, tepat pukul 9 di Langkawi. Saya malam terakhir, besok akan pulang ke Kuala Lumpur. Kita nak cerita sempat untuk malam ni satu topik yang menarik sebenarnya, sebab kita boleh cari bahan ni setiap hari, ada di mana-mana pun kat Malaysia, dan tidak begitu mahal saya kira. Cuma bagi mereka yang belum pernah cuba ataupun rasa nak makan banyak sikit, rasa risau, ataupun yang sebahagian daripada anda yang makan banyak dah tapi sebenarnya tak dapat impactnya lagi, tak dapat hasilnya lagi. Kenapa? Di malam ni boleh tak kita kupas supaya you tidak rugi lagi daripada sekarang, sebab masih lagi ramai yang salah cara untuk menggunakan garlic ataupun garlic water ataupun garlic punya jeruk kan. Kita akan cerita pada malam ini, sehingga kan ada juga yang membahayakan kalau salah buat, bukan takat tak dapat apa-apa tapi merosakkan badan pula nanti. Boleh? So kalau dah sedia, cuba cek dulu suara yang jauh daripada saya ni, di mana-mana yang ada wifi ada problem tu, cek dulu suara semua okey. Yang penting ialah you kena dengar dan you dapat ambil nota, sebab kita nak share dengan ramai kawan kita. Tolong bagi tahu yang ada blood pressure, yang ada diabetes, terutama sekali yang ada obesity pun ada keuntungan. Sebab bila saya cerita tentang obesity, tentang selalunya diabetes, blood pressure ataupun masalah GERD, cancer ataupun bloating, ramai orang yang masuk nak dengar. So ada kaitan pada malam ni. So cuba tekan-tekan sikit, bagi tahu dia orang. Kot-kot dia orang rasa ni bukan untuk masalah dia orang. Sebenarnya garlic ni Tuhan bagi, masya-Allah. Cuma kita nak tengok sama ada kalau banyak sangat dia makruh, dan kenapa dia makruh. Boleh? Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh apa khabar? Rohani Idrus pun ada. Lai Jet Lee tak pernah miss. Okey, Safia Arun Faris. Siapa tu? Najihana, betul? Zainal Arifin. Okey, kita mulakan. Kalau dah jelas pendengarannya, sebab yang ni 5,000 tahun dahulu, terutama sekali di negara seperti Egypt dan Greece dah mula menggunakannya. Saya kata berapa? 5,000 tahun dahulu. Dahsyat, lama sangat kan. Lepas tu dia dah merebak satu dunia, terutama sekali di negara-negara Asia. Di Malaysia tak heranlah garlic ni kan, bawang putih. Baik, sama ada dia jadi hitam ataupun bawang putih, itu tak jadi hal. Yang penting ialah macam mana kita nak mulakan dengan garlic water dahulu. Okey, garlic water ni saya nasihatkan anda ingat dulu macam mana cara nak buatnya dahulu. Lepas tu saya bagi 15 khasiat, lepas tu 5 amaran supaya you dengar. 2 hingga 5 clove atau 2 hingga 5 ulas dah mencukupi untuk malam ni punya cerita untuk sehari. Saya ulang, 2 hingga 5. 2 tu kira sikit, 5 tu kira maksimum. Tak payah lebih-lebih sangat. Okey. Dan ada satu perkataan yang you kena dengar daripada sekarang, sebab bahan aktifnya nama allicin atau allicin, A-L-L-E-C-I-N. Ingat ni sahaja dah cukup. Okey, dan kalau you nak masuk air garlic ni, saya mulakan dengan 5, maksimum 2 untuk 1 gelas atau 3 ulas 1 gelas. Campur air lebih kurang 2 hingga 3 cawan. Maksudnya 1 mug lah. Lebih kurang mungkin 300 ataupun 400 ml air untuk 3 ulas. Dan direndam kalau boleh semalaman, ataupun boleh buat untuk 12 jam. Simpan dalam peti ais pun boleh. Kalau you nak tumbuk sedikit pun boleh. Ni saya mulakan dulu tumbuk sedikit, jangan tumbuk sampai dia jadi penyet terus. Tumbuk sikit untuk buka supaya keluar apa? Keluar allicin. Tadi saya katakan allicin. Okey, jangan tumbuk sampai dia penyet habis sebab saya nak dia cuma merekah sikit je. Tahu merekah tak? Dibuka kulit dululah, of course Alright, you ambil fresh yang mentah, you letak dalam air kosong. Lepas tu you masuk dalam peti ais selama 12 jam. Lepas tu you boleh minum. Itu satu cara. Boleh ingat? Nombor 2 cara, orang baru masuk kot. Nanti kalau saya cerita awal you miss pula.
Alright, tak apa. Saya akan ulang nanti di ujung-ujung supaya tak lupa. Cara kedua ialah dengan you potong bawang putih ni secara lebih kurang 4-5 potong, ataupun nak potong kecil sikit lagi pun boleh, tapi jangan sampai lumat, jangan sampai jadi paste. Okey, sebab kita nak dia masih lagi ada fresh limau pula, apa tu, bawang putih ni mesti ada dia punya bahan dia sedikit, jangan sampai hancur jadi dah apa macam paste pula, macam sambal pula, tak nak. Okey, berarti nampak lagi ketul-ketul dia tu. Nombor 2 caranya ialah you rendam dalam honey. Dalam apa? Dalam madu. Berapa banyak? Lebih kurang dia dapat cover semua bahagian bawang ni, dah cukup. Nak lebih sikit pun tak apa, sebab nanti you kena tutup elok, you peram selama minimum 1 minggu. Boleh-boleh? 1 minggu. Alright. Itu nombor 2. Nombor 3 caranya ialah dengan you masuk tadi, air tadi tu, you nak masuk lemon sedikit pun boleh, ataupun you nak masuk halia sedikit pun boleh. Ingat tak tadi saya kata apa? 3 ketul hingga 5 ketul paling banyak. Airnya antara 2 hingga 3 cawan air. You masuk, you rendam dia macam kat hotel dia buat infusion kan. You pernah tengok tak air yang di infuse dengan buah, apple, limau semua, dia campur strawberry semua. Lepas tu you minum, dia bubuh daun pudina sedikit. Okey, kita tak payah bubuh terlalu banyak, cuma kita masukkan halia dan kita masuk dengan sedikit apa orang panggil turmeric, kunyit. Sedikit saja, okey, bagi nampak kuning sikit cukup. Halia pun jangan terlalu banyak, nanti dia keras sangat. Berarti yang paling banyak 3 hingga 5 ulas garlic, bawang putih. Yang tu you boleh buat lagi satu jenis air untuk kita minum besok pagi. Disimpan di mana? Di peti ais. Okey, jadi kalau 3-4 cawan punya air tu you boleh minum at least 2-3 kali sehari. Okey, nanti saya bagi dia punya hasil khasiat semualah. Okey, ingat, ni semua belum dibakar, belum dimasak semua, belum dibuat makanan sayuran-sayuran semua. Ni masih lagi raw, mentah. Alright. Seterusnya, kalau boleh, kalau you tengok daripada mana datang, kalau you tahu, jangan beli daripada China, sebab saya dapat tahu yang bahan-bahan daripada China ni terlalu banyak dia punya bahan pengawetnya, spray-spray dia, ada benda-benda yang saya tak tahu apa lagi yang tak kena. Ada orang dah komplain. Berarti kalau dapat daripada negara-negara lain seperti India ke, atau negara-negara Asia lain, you ambil tu sebagai first choice, bagi keutamaan. Tapi kalau tak ada juga tak apa, ambil daripada mana pun, asalkan you buka dan buang kulit tu. Semua dah dapat tangkap cerita permulaan. Nanti ujung program ni saya ulang balik supaya orang yang baru masuk tak rugi. Nombor 1 keuntungannya, saya bagi 15 ya, ialah blood pressure. Awal-awal lagi saya mulakan dengan blood pressure dahulu, sebab ini adalah kekuatan bawang putih punya air, ataupun dia punya campur dengan honey, ataupun campur dengan turmeric dan halia tadi pun boleh, ataupun you gigit terus dalam mulut you, dengan syarat dikunyah minimumnya antara 15 hingga 20 saat dahulu. Kalau you boleh tahan dia punya pedas, dia punya orang kata apa, sampai berair mata tu kadang-kadang, jaga baik, setengah orang tak tahan. So kalau boleh tahan, okey, you ambil 2 seketul-seketul lah, you makan sekurang-kurangnya kunyah 20 saat ataupun 20 hingga 30 kali kunyah, baru you boleh telan. Saya ulang, antara 20 minimum atau 30 kali kunyah, biar 15 hingga 20 saat baru you telan. Kenapa? Siapa tahu cepat? Sebab kita nak keluarkan apa nama? Allicin. Kalau you telan sebiji terus macam tu, allicin tu masih lagi ada dalam bawang tu. Bila masuk dalam perut you, kena hydrochloric acid, habis. You tak dapat apa pun. Jadi rasa je macam, you rasa macam makan, bau keluar bawang, tetapi you tak ada impactnya. So nak turunkan blood pressure, allicin ni mainkan peranan 1. So dia bagus untuk blood pressure. Nombor 2, yang paling orang cari bawang putih ni, sama ada melalui air, ataupun dengan honey, ataupun dengan infusion air kan, you campur dengan
saya kata apa tadi, halia dan kunyit sikit tu, ataupun lemon sedikit tu, ataupun you gigit terus, ni semua belum masak, belum bakar, dia adalah terbaik sebagai antibiotik natural. Jadi bagi mereka yang pernah ingat, saya pernah cerita dulu, kalau bukan takat bakteria saja, parasite pun, cacing pun, ingat tak budak-budak kecil kalau dia gatal kat dubur dia, masa kita budak-budak dulu, ingat tak atuk kita bagi apa, mak kita bagi apa, bawang putih yang telah dipicit sedikit, lepas tu dia tekan masuk kat dubur kita, mati cacing tu. Kadang-kadang keluar cacing tu, jangan main sebab dia dah mabuk. Okey, number seterusnya, antibiotik lawan bakteria, parasite lawan cacing semua. Lepas tu fungal, antifungal. Bila kita makan, wanita-wanita terutama sekali kalau amalkan garlic ni secara betul, dia boleh hilangkan keputihan ataupun masalah candida. Pernah dengar? Ataupun antiviral pun zaman-zaman sekarang ni. Amalkan, dinamakan bawang putih. Cun tak? Satu lagi, pernah dengar tak H. pylori? Kan zaman moden ni doktor mesti nak bagi kat you antibiotik yang sampai nak hitam kuku, muka kita pun bertukar warna. Ni makan sampai antibiotik yang 2-3 minggu tu nak bagi hilang H. pylori tu. Jaga baik. So H. pylori pun boleh dibantu dengan kita mengamalkan air, minuman garlic, bawang putih, ataupun yang saya kata makan semua tu tadi. Baik. Satu lagi ialah dia cacing dan parasite. Maksudnya ada makhluk-makhluk kecil yang lain yang berbentuk parasite lah dalam badan kita ni. Okey. Alright, habis cerita. Itu adalah kebaikan yang ramai orang cari bawang putih ni. Tetapi orang lupa yang dia juga boleh mengurangkan masalah kalau ada metabolisme, maksudnya pencernaan makanan. Antara terbaik bila you amalkan garlic, terutama sekali garlic water, ataupun saya kata makan tadi, dia boleh meningkatkan metabolisme. Maksudnya pembakaran, pencernaan, semua makanan kita tu dipercepatkan. Maksudnya diproses secara lebih efisien. You pernah dengar tak orang sakit gigi? Dia pergi cari bawang putih. Kalau dia dapat tahan, dia biarkan bawang putih tu dia masa dia gigit, orang panggil masa dia tengah kunyah tu, dia kulum ataupun dia simpan di bahagian gigi yang sakit tu, ataupun dia tekan di bahagian gusi-gusi yang bengkak tu. Okey, siapa suka bawang putih tu? Alhamdulillah. Partner suka ke? Bau dia macam mana? Okay. Sama-sama makan, sama-sama tak bau. Orang Korea, orang yang suka kimchi dan sebagainya, bahan-bahan yang ada banyak jeruk-jeruk ni, you jangan main. Dewan sama dewan tak bau apa. Tapi kalau you masuk dewan punya LRT ataupun MRT dewan ni, kan kereta api semua tu, ya Allah, you tahulah kan. Seterusnya, nombor berapa you kira lah, saya bagi dia punya manfaat. Kidney, untuk buah pinggang pun dia boleh basuh, dia boleh bantu. Selain daripada celery, selain daripada barley, kan selalu saya kata amalkan untuk kita detox kita punya buah pinggang, ginjal. Bawang putih punya air pun lagi cun, dia membantu sebab 3 hingga 4 ulas sehari. Bila you buat amalan dengan campuran air disimpan semalaman tu, minum besoknya 2-3 kali sehari, you tengok kidney function you macam mana, insyaAllah. Kita tak kata dia boleh cure 100%, tapi dia membantu. Ramai dah tengok buah pinggang tidak meneruk bila dia amalkan bawang putih. Seterusnya, yang ni kena hati-hati sebab dia bagus sebagai blood thinner. Dia pencair darah. Kalau you tak makan sebarang ubat, apa-apa bagus. You boleh dibenarkan terus amalkan bawang putih setiap hari. Bukan dia cari sampai you berdarah-darah keluar ke mata ke. Yang kita risau kalau you makan blood thinner daripada doktor, kalau penyakit jantung ke, penyakit masalah-masalah blood clotting kan, doktor selalu bagi blood thinner kan, lepas heart attack semua, betul? Maka you kalau nak makan bawang putih lebih daripada 1 atau 2 ulas, you kena jumpa doktor dulu. Okay?
tak boleh. Sebab nanti dia lebih cair darah you, jadi masalah besar pula. Tetapi yang bagusnya, kalau you tidak ada blood thinner, pil atau makan daripada doktor, you boleh sambung sebab dia bagus untuk melancarkan peredaran darah, bagus, dan dia mengurangkan kolesterol. Maksudnya kalau kolesterol selalu tinggi, dia boleh mengurangkan antara 10 hingga 15% kebaikannya. Tapi bukan sehari dua, minimum antara 3 hingga 4 bulan akan pelan-pelan nampak you punya kolesterol tu akan menurun. Cantik tak? Okey, seterusnya yang ni berita baik untuk orang diabetes. Kan orang diabetes ni selalu kita nak bagi dia pelbagai option, pilihan-pilihan. Bawang putih antara kawan terbaik you kena rapat dengan makannya, amalkannya. Okey, kalau boleh setiap hari. Orang yang menopausal, berita baik untuk sebelum you umur 40-50 dah mula amalkan air garlic ni ataupun garlic sendiri, sebab dia boleh menguatkan tulang. Okey, stronger bone untuk orang yang ada osteoporosis, takutnya nanti bila tua ataupun yang dah ada tulang punya masalah, seperti masalah osteoarthritis. Okey, semua jenis-jenis bawang allium group ni kan, termasuklah bawang lain pun, garlic pun, okey, bawang putih ni memang bagus untuk mengekalkan kekuatan tulang. Dah berapa dah saya bagi ni? 7 kot. Okey, tak apa. Ada sedikit lagi kebaikan untuk mata, walaupun yang baiknya ada bahan-bahan lain seperti vitamin A. Baru ni saya cerita tentang vitamin E tu lebih kuat powernya. Tapi tak salah kalau kita masukkan sekali bawang putih sebagai membantu untuk penglihatan. Orang yang rajin juga amalkan bawang putih, saya kata berapa? Antara 2 hingga 5 ketul sehari. Kalau betul-betul dia fresh, pure, mentah, dan digigit minimumnya 15 hingga kalau boleh 30 kali lah kunyah. At least 20 saat punya tunggu, dia akan keluar alisin tu, tenaga you akan meningkat. Orang yang suka pergi berkebun, orang yang suka pergi bekerja kuat ataupun nak pergi exercise, nak pergi gym, tibai dulu. Orang kata air, bawa air ni lah. Orang kata apa kau taruh ni dalam you punya botol ni, dalam you punya tumbler kan. Orang pergi gym dan pergi exercise semua, dia tengok 2-3 ketul kat bawah tu, putih-putih je, rupanya bawang putih. Baik, sambung. Bagus untuk otak. Ni ada kaitan dengan anti-aging, awet muda pun boleh tahan, untuk lebih kepada pemikiran supaya tidak cepat nyanyuk. Dementia atau Alzheimer telah terkenal untuk brain function. Sebab apa? Dia ada anti-aging juga dan ada antioksidan. Seterusnya, siapa yang tengah buat weight management, tengah nak menguruskan badan, ni lagi pembantu dia. Sebab apa? Dia meningkatkan metabolisme kan. Engine dia tu agak panas sikit. Bila orang yang rajin makan bawang putih ni, maka dia senang untuk you membantu, saya ulang, membantu menjaga dalam pengurusan badan kita, nak slim down. Okey, seterusnya. Yang ni penting untuk kulit, untuk nak clearkan masalah stomach, masalah irritable bowel syndrome. Ada orang yang diarrhea kan, especially diarrhea. Tak sangat untuk orang sembelit, tapi diarrhea dia lebih membantu. Okey, bagus sangat untuk orang yang suka kembung, yang senang keluar gas, senang sedawa. Balik kepada kulit juga, bila dah jaga perut, kulit pun akan clear daripada masalah apa, terutama sekali acne, jerawat, okey, dan seterusnya. Ada kebaikan untuk detox. Saya selalu cerita tentang detox. Inilah antara satu bahan lagi yang boleh diguna pakai sebagai kawan kita untuk cuba nyahkan banyak bahan-bahan yang bermasalah dalam badan kita. Okey, so jangan lupa kepada bawang putih, lemon, kalau kita campur pun saya kata itu dah bagus kan. Tetapi untuk tujuan nak jaga liver pun, selain daripada bahan banyak lagi kan, untuk jaga liver kita ada berbagai-bagai, tapi yang ni salah satu yang terbaik kan. Dulu saya cerita tentang, kalau tak salah, kalau you masih ingat, untuk liver, daun salam seperti serai kan,
seperti green leafy vegetables, semua tu bagus. Sachainchi oil, okay, itu memang bagus sangat-sangat. D3, K2. Tapi bawang putih, orang kampung punya style, sebab itulah kalau you tengok orang kampung dulu kadang-kadang sambil bersembang dia jolok 3-4 biji, dah habis pun 5-6 biji, kadang-kadang dia buat dek je. Bahkan kalau benda tu dibakar, disalai, dia sekejap. Saya tak kata bakar salai tu okey sekejap okey. Tapi dia orang makan relax je. Especially dah bakar sampai jadi hitam. Okey, jadi manis pula tu. Betul? Okey. So detox bagus sebab dalam yang kita cerita malam ni ialah bawang putih tu ada allicin, tapi dia kuat dengan sulfur. Apa saja yang baik ataupun banyak dengan sulfur memang dia boleh detox. Okey, dan dia juga membantu disebabkan selain pada sulfur dia ada 27 lagi bahan aktif yang saya tak boleh hafal sekarang, terlalu banyak, tapi mineral, vitamin dia cukup cun. Sebab itulah agaknya dia orang kata apa, sampai nak keluar air mata punya power tu, betul tak? Okey, immunity kita, dia bantu untuk meningkatkan immunity. Zaman sekarang untuk cold and flu, untuk sesama, untuk orang yang ada songsek-songsek hidung ni selalu ada rhinitis, okey, senang-senang batuk, okey. Cuma kalau sampai paru-paru pun masih boleh. Cuma saya kata apa, nanti dengar yang 5 amalan yang kalau you salah buat, dia akan menerukkan balik keadaan. Terutama sekali yang ada asma. Nanti saya ingatkan you balik. Okay? Sebab ni ada kaitan dengan paru-paru kan. Dia bagus, tapi jangan salah caranya. Tunggu ujung-ujung. Kalau semua ni bagus, untuk cold and fever and flu ni, dia hampir 65%. Boleh improve. 65% tu macam tak payah makan ubat lain lah kan. Dah kira okey lah kan. Yang ni saya masih lagi sambung makan orang panggil apa, bawang putih. Saya minat, ataupun saya suka kadang-kadang buat air ni, sebab saya ada banyak celery lah, saya try dengan serai lah, dengan daun pandan, saya try dengan apa lagi, bali semua tu kan. So finally saya dah narrow down kepada air celery, air bali, dan sekarang air beras saya buat, dan yang ni air apa, air garlic saya buat. Jadi saya ada 4 pilihan untuk diri saya sebagai orang yang bekas, insyaAllah bekas pesakit kanser, dan orang yang tengah kena kanser pun diminta amalkan ni sebab dia ada property, ada ciri-ciri lawan kanser. Sebab apa saya kata tadi? Sebab dia ada allicin dan ada sulfur. Semua ni antioksidan yang bagus. Dia memperlahankan semua proses ketumbesaran kanser sel kita, supaya tidak merebak. Lain pada tu, saya juga selain pada air beras untuk jaga rambut kan, air garlic ni, bawang putih ni pun boleh dibuat untuk dandruff, untuk lawan apa, yang dipanggil kelimomo tu. Ingat tak hari tu kita kata nak jaga kepala, nak jaga rambut semua tu, yang bagus air beras lah kan. Tapi saya kata semalam ni boleh kita bantu dengan air garlic, diperah sedikit air lemon untuk penjagaan dandruff kita, kelimomo. Tadi saya dah kata ada anti-aging kan, anti-wrinkles, kedut-kedut, tu okey. Baik, sekarang nombor 13 dah saya nak bagi, nerve, saraf. Selain daripada vitamin B yang wajib, you kena cukupkan vitamin B dahulu, tapi bila you amalkan dengan bawang putih, dia boleh meningkatkan kebaikan penjagaan atau kesihatan saraf-saraf kita. Amat mustahak ni sebab ada satu bahan dalam bawang putih ni namanya L-theanine B1. Bagus untuk penjagaan myelin sheath. Tahu tak? Cover neuron atau cover kita punya saraf, ada macam pembalut dia. Itu bagus. Okey, tadi saya kata untuk Alzheimer saya dah cerita. Yang ni nombor 14 ni anti-inflamasi. Walaupun omega 3 is the best, tapi ini pembantu dia. Dia banyak membantu untuk mereka yang ada
sakit-sakit, bengkak-bengkak, ada masalah gatal-gatal, alergik disebabkan radangan. Ini antara yang natural. Kalau hari itu you tak sempat ada saca inci, you boleh bantu dengan anti-inflammation daripada bawang putih. Okey, sebab apa? Sebab sulfur tu juga. Baik, kita simpan yang last ni, yang paling mustahak, yang paling menguntungkan anda dengar lecture malam ni ialah untuk jantung. Rupa-rupanya orang yang ada penyakit jantung patutlah dia dulu-dulu punya laku. Satu ketika tu saya tengok orang pakat beli garlic pearl. Pernah dengar garlic pearl? Ni kapsul-kapsul dari farmasi tu sampai tak cukup dulu. Tapi sejak orang tahu cara lain selain daripada serbuk, ekstrak daripada garlic tu saja, yang tu yang komersial. Tapi saya nak suruh you buat daripada rumah sendiri ni. Benda-benda macam ni kalau tak payah beli, jangan beli. Okay. Buat sendiri, lagi fresh, lagi pure, you boleh kontrol daripada mana datang. Jantung kita dibantu oleh bawang putih. Caranya ialah macam tadi juga, sama ada air bawang putih ataupun dicampur dengan honey, diperam, minimumnya antara 1-2 minggu, baru you telan, baru makan. Buat banyak-banyak botol. Satu hari, pagi 2 biji, 2 ketul, petang lagi 2 ketul. Wah, tengok macam mana. 4-5 ketul satu hari, gigit betul-betul, makan, telan. Sedap tu kalau buat jeruk dengan honey. Tapi air tu malam ni jangan lupa, sebab bila masuk dengan air sekali, air tu sendiri ada dia punya, orang panggil, kemujarapannya. Untuk jantung, dia mengurangkan masalah kolesterol, saya kata tadi blood pressure, maka kita akan menghindar daripada kena heart attack dan stroke. Seulang, heart attack dan stroke. Kalau you dah kena pun, you amalkan berterusan supaya you tak kena lagi sekali lah. Faham tak? Okay? Yang ni dah memang terkenal ya untuk jantung. So jangan lupa, yang last saya cerita malam ni, kita simpan khas untuk mereka yang nak mempertahankan kalau jantung tu belum kena heart attack, belum kena stroke. Kalau dah kena, lagi kena amal benda ni. Ada lagi lah bonus-bonus untuk orang yang depression, untuk orang yang murung kan, untuk orang yang anxiety, untuk orang yang ada masalah selalu sangat cakap macam saya ni, sore throat, sakit tekak, bukan pasal COVID Kalau pasal COVID pun boleh juga. Kalau sakit-sakit tekak ni untuk membasmikan masalah virus, fungus, kalau ada bakteria yang tengah meradang ni. Okay? Bagi mereka yang kena food poisoning, tahu keracunan makanan, adalah cerita-cerita tentang orang masalah libido semua tu. Saya tak nak sentuh sangat sebab libido ni satu topik yang lain dan sensitif pula. Okay. Masalah skin punya infection, kudis-kudis, boleh amalkan makan dan minum. Dan ujung-ujung sekali, kalau siapa yang ada kaki, ada warts, ketuat, tahu ketuat tak? Yang ketuat ni ada dua jenis. Satu dia masuk ke dalam, satu yang dia keluar. Dua-dua sakit kalau dia tengah menyala. Jangan main dengan ketuat ni. Ini disebabkan oleh virus. Setengah orang korek berlubang-lubang, lepas tu dia kikis lagi. Amalkan makan atau minum bawang putih. Setengah tu you tengok dia punya heel, belakang tumit dia tu merekah, macam tanah liat yang mekah-mekah tu tak elok. Kaki orang perempuan semua sekali dia mesti nak kikis. You amalkan makan minum dengan bawang putih ni. Boleh? Okey, siap. Kita tutup cerita dengan 5 nasihat supaya you tidak bermasalah. Nombor 1 ialah tolong jangan bakar ataupun panaskan ataupun rebus terus dalam you. Berarti kalau yang kita dah buat sayur, dah buat gulai, dah buat, setengah orang masuk dalam nasi lagi dia tak nak kan, sebab dia tahu dia punya impact dia kalau you bakar lebih daripada cuma nak panaskan sedikit, nak bagi sedap aja, atau nak bagi kuning-kuning. Kalau dah sampai gentung, sampai dah lebih daripada menggelegak nasi atau inilah air-air apa semua tu, you punya alisin dah habis. Dia tinggal orang kata 10 hingga mungkin 15% saja. Itu bergantung pada pencernaan dan penghadaman you pula. Kan selalunya kalau makanan kita 100%, kita makan katakan ada vitamin 100%,
mineral 100%, tapi bila masuk dalam perut diproses semua tu kan selalunya tak sampai, kalau dapat 50% tu kira dah kuat dah. Dia punya hisapan absorption rate bergantung pula kita cukup bakteria tak cukup bakteria kan. Kadang-kadang kita tengah stres makan tak rasa pun, entah berapa persen je dia boleh absorb. Tu tak ada leaky gut lagi. Kalau ada leaky gut langsung bocor kan. Jadi nombor satu amaran saya ialah tak boleh you masak dia sampai menggelegak. Kita punya air panas tu boleh direndam, tapi tak boleh sampai dia lembik kan. You pernah tengok tak bawang sampai kadang-kadang rasa bawang tu pun dah hilang. Dia tak ada sengat dia lagi, betul tak? Jadi bila tak ada sengat tu berarti allicin dia dah berkurangan. Bukan tak ada langsung. Bukan berarti bila you masuk dalam you punya sayur, gulai, dalam you punya mihun kan, kadang semuanya berbawang kan. Kita pecah mula pun orang kata pecah minyak tu pun mesti ada bawang kan. Dan bawang putih adalah salah satu budaya kita. Kalau you masih rasa ada bawang tu, masih terasa dia punya sengat-sengat tu, berarti allicin you masih kuat. Faham? Ni amaran saya bagi ni sebab bukan amaran apa, takut merugikan. You habis duit. Jadi you nak impact yang saya bagi 15 tadi, satu pun susah nak dapat. Okay, you kata you makan sampai 5 ketul. Saya kata jangan lebih daripada 5 ketul. Kalau semua dimasak, direntungkan bawang-bawang tu semua, you ambil lah sekati pun, dia punya impact kurang. Rasa je macam sedap. Faham semua? Ni pelajaran. Nombor 2, amaran saya ialah tentang bau ni. Sebenarnya saya tak payah kontrol lah bau ni, you punya suka lah kan. Kalau you nak jenis bau bawang, bawang putih pula tu, kalau nak pergi semayang, saya kata kalau kawan sebelah dah rapat saf tu, kalau you belahak atau belahak tak, kalau you sedawa, saya ingat Tok Imam pun nak kali tengok siapa ni, makmum aku ni, aku susah nak fokus ni. Jangan. Kalau duduk belakang imam, tak sah. Ataupun dengan siapa pun kalau nak pergi surau masjid, tolong jangan makan bawang banyak sangat. Boleh tak? Okey, nombor 2. Sebab bau tu. Berpeluh lagi pun bau ni keluar kat peluh-peluh ni, jaga baik. Mungkin amaran tu tak berapa kuat lah kan, you tak risau sangat. Okey, nombor 3 ialah gastrik. Siapa yang ada gastrik atau ada GERD, jangan terlalu banyak makan bawang ni sebab dia juga, kalau kat luar tu acidic, bukan salah. Tapi kalau you tengah meragam perut you, tengah pedih, tolong jangan makan. Betul bawang putih, boleh? Kecuali kalau you dah peram lama, bawang putih tu dah masuk dalam honey, it's okay. Sebab honey is very good for meredakan keadaan luka-luka dalam perut, ulcer dan sebagainya. Faham? Nombor 3. Nombor 4, kalau you ada perdarahan, pernah ada sejarah bleeding. Bukan bleeding dalam perut saja tak, itu satu, ataupun bleeding kat buasir, tetapi you ada masalah, saya kata apa tadi, senang berdarah, ataupun you tengah makan blood thinner, tak boleh ambil raw bawang putih ni. Kalau dah masak semua tak ada masalah sebab allicin dia tak kuat, blood thinning effect ni tak kuat. Nombor 4. Nombor 5 adalah masalah yang paling you kena jaga, sebab ada orang tak boleh makan bawang putih. Ada, walaupun jarang-jarang, tapi masalah alergi. Alergi ni saya tadi nasihatkan untuk orang asma. Asma bagus kalau you amalkan bawang putih, sama ada raw ataupun saya kata apa, dah dijerukkan, direndamkan dalam honey, lagi bagus, no problem. Tapi kalau dia berlawanan, kan setengah orang very good effect, dapat jawapan yang positif. Ada orang apa tu? Ada orang dia lebih teruk. Yang bahayanya dengan asma ni, dia boleh bawa maut. So kalau dia beralahan, jangan bagi sebiji pun. Satu ulas pun tak boleh. Boleh faham tak saya cakap ni? Sebab kes ni saya takut you tak faham konsep orang alergi ni berlainan impactnya atau resultnya. Setengah very positif, tak ada masalah dengan bahan yang sama. Setengah orang negatif habis. Macam gluten, macam susu, kan setengah orang alergik pada susu. Macam itulah juga bawang putih ni. So kita tutup cerita dengan alergi, jangan melawak sebab dia boleh bawa maut. Sebab tu saya tinggalkan yang hujung sekali, yang paling serius. Boleh-boleh Okey, terima kasih saudara saya sekalian kerana sudi join saya pada malam ini. Saya mendoakan anda semua sihat walafiat. Tolong jaga diri elok sebab zaman zaman COVID ni belum habis lagi. Sebab Omicron masih lagi berkeliaran.
Sebab tu sekarang kita pergi ke public space atau restoran semua kena tutup pakai mask. Satu. Nombor dua, kita dah keluar Habah Jela tu dah mula mendapat sambutan untuk mereka yang ada virus. Tapi berita yang terbaik, hari ni dah mula balik. Kita ada DND Sacha Enchi Oil yang original dulu, yang orang cari tu. Kita masih bagi option kedua yang ada dipanggil vitamin E Sacha Enchi Oil pun ada. Okey, insyaAllah anda jangan lupa untuk sentiasa bersyukur atas semua Tuhan bagi kalau masih sihat walafiat. Tetapi kalau mereka yang tengah sakit sekarang, jangan putus asa. Sebab setiap penyakit tu Tuhan dah janji ada ubatnya. Okey, kita mula amalkan dengan bawang putih dahulu. Simple je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let go and feel good all the time. Terima kasih.